Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Ustaz Ahmad Yusufi bin Abdul Rahim, yang berusaha pengurusi masjid Kampung Teluk Syekh Aslam, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bina dan seluruh ahli jabatan kuasa masjid, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dihormati pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bersama seorang pendakwah yang begitu terkenal di seluruh negara. Dan juga kami pihak masjid merasa syukur pada malam ini dengan melihat jumlah kehadiran para tetamu yang datang ke masjid pada malam ini, dan diharapkan kehadiran seperti ini akan berterusan dengan majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid. Oleh itu, bagi tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib yang kita terputus untuk hadir ke masjid dulu pada malam ini. Majlis dengan rasa hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam ni, mula start daripada masuk dalam kubur, tiba-tiba mulut masing-masing mula kedengaran, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup balik di atas dunia, ya Allah, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah malaikat pada orang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu boleh hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini, kamu mula akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati Tok Imam dan juga ahliatan kuasa masjid, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat peluang yang Allah kurniakan kepada kita pada malam yang baik ini,
untuk kita sama-sama berkumpul dalam rumah Allah ini, bagi menambahkan sedikit bekalan dalam hidup kita untuk kita nak mempersiapkan diri kita melalui perjalanan masa yang akan datang nanti. Para hadirin sekalian tahu bahawa hidup kita ini tidak berakhir dengan dunia saja, tidak. Apabila kita tahu ya hidup kita ni tidak berakhir dengan dunia, lepas pada kita hidup di dunia ni, sekejap lagi kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup kita, dipanggil alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang kita akan dibangkitkan balik dan kita dihidupkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita akan sampai pada alam yang kelima. Alam yang kelima dalam hidup kita dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka. Sampai pada alam yang kelima ni, ataupun alam syurga ataupun alam neraka. Bila kita sampai pada alam tersebut, kita baca dalam Al-Quran Karim, kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sebut lepas pada tersebut khalidina fiha abada, kekal kita sampai bila-bila. Sebut saja syurga, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, sama juga Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, kalau kita fikir panjang dalam hidup kita ni, kita fikir jauh sikit dalam hidup kita ni dalam hidup kita ni, perjalanan yang Allah jadikan kita hidup ni, dalam hidup kita ni, boleh tak boleh pada diri kita ni untuk sampai ke dalam syurga Allah ataupun ke dalam neraka Allah. Perjalanan sudah dalam hidup kita ini sendiri. Para hadirin sekalian, cuba fikir panjang sikit, kita fikir jauh sikit dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita supaya kita hidup ni jangan kita jadi orang yang bodoh. Jangan. Bila kita hidup atas dunia ni, jadilah orang yang cerdik. Orang cerdik ni orang yang lagu mana? Dalam hidup orang yang cerdik ni sendiri. Rasulullah ajar pada kita orang cerdik, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik katanya Rasulullah, orang yang hidup dia sentiasa fikir macam mana dia nak buat amalan untuk dia nak selamat dia dalam kubur suatu hari nanti. Ni orang yang cerdik dalam hidup. Macam mana kita nak suruh bila kita bangun di padang mahsyar, nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik, macam mana dalam hidup kita, waktu mana kita hidup di atas dunia ni, kita fikir sepanjang masa dalam hidup kita. Macam mana malam pertama kita dalam kubur nanti? Macam mana saat mana kita berada, waktu mana kita bangkit di akhirat nanti? Macam mana waktu mana kita bangun jalan nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti? Kalau ada kita mikir demikian dalam hidup kita ni, sepanjang hidup kita ni kita fikir hidup kita ni, boleh tak boleh dalam hidup aku ni, bila aku bangun di akhirat esok, aku bangun di padang mahsyar nanti, aku boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemikiran kita gitu, cerdiklah dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan jadi orang yang bodoh dalam hidup ni. Hidup ni jangan jadi orang yang tak cerdik. Orang yang tak cerdik ni siapa dia? Rasulullah sebut man ittaba'a hawahu, orang yang hidup melayan hawa nafsu. Hidup kita ni hidup layan hawa nafsu kita. Kemudian satu hari dalam hidup kitanya tiba-tiba kita mati. Wa tamanna 'ala Allah, dia tak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia layan saja hawa nafsu ni. Tak semaya hidup ni, tak tutup aurat, hidup dia di atas dunia. Hidup atas dunia ni tak tahu, tak boleh baca Quran dalam hidup masing-masing tersebut. Dia layan hawa nafsu dia. Hujung dia wa tamanna 'ala Allah, dia tak angan-angan dia pada Allah. Orang tanya pada dia, tak semaya ke? Tak. Bapa yang tak semayanya? Kenapa kamu tak semaya pada diri kamu? Dia jawab lalu, aku penat. Dia jawab, kamu orang Islam ke orang kafir? Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni, jangan sebut. Marah dia.
Bila orang tanya pada dia, lepas tu tak takut neraka ke? Takut. Siapa kata tak takut? Lepas tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup kita ni, biar hidup dalam keadaan kita sentiasa fikir macam mana kita nak lalui perjalanan yang akan datang dalam hidup kita. Bila kita boleh fikir suasana yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti, inilah di antara tanda-tanda kecerdikan dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup kita ni tak ada satu penyakit yang kita kena lalui pada masa yang akan datang nanti. Penyakit yang biasa kena dalam hidup kita pada masa yang akan datang nanti, apa dia? Di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni tanya, penyakit apa yang kita kena bila kita kena satu masa yang akan datang nanti? Disebut dalam Al-Quran penyakit menyesal waktu mana kita Allah bagi peluang pada kita, tiba-tiba kita tak ambil peluang-peluang yang Allah bagi dalam hidup ini sendiri. Sekarang kita tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tapi bila kita start menyesal dalam hidup kita, bila start saat di mana Allah mula jadikan kematian tu mula dalam hidup kita untuk kita lalui, mari terus perasaan penyesalan dalam tubuh badan masing-masing. Menyesal dalam hidup. Menyesal, kenapa kita menyesal? Kerana kita tak buat persiapan untuk kita nak menghadap depan Allah. Dalam hidup kita ni, kita biar masa-masa kita ni berlalu setiap masa dalam hidup tanpa kita ni mikir macam mana kita nak buat persiapan yang patut kita ada dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, kalau kita baca lagi dalam Al-Quran Karim, bila mula kita menyesal dalam hidup kita? Bila kita mula start daripada kita mula menyesal dalam hidup? Kali yang pertama kita akan mula menyesal bila hijab mata kita mula dibuka. Start daripada hijab mata kita mula dibuka, start daripada situ kita nampak terus malaikat mula turun. Malaikat mula turun, doyon-doyon malaikat. Bila malaikat mula berdiri depan muka kita, start daripada situ malaikat sebut terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Start daripada sebut keluar tu, mari terus perasaan menyesal. Menyesal dalam hidup kita ni, kebanyakan mulut-mulut manusia ni sebut terus pada malaikat. Allah rakam mulut-mulut manusia ni sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je malaikat, jangan bagi mati lagi. Ni mulut-mulut kebanyakan orang yang terbaring lepas pada mereka meninggal dunia tu. Sebelum mereka meninggal dunia tu, mulut masing-masing sebut pada malaikat, malaikat, tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Nak buat apa ni? Kalau jangan bagi mati ni, fa as-saddaqa, nak bersedekah, nak bagi semua barang-barang yang kita cari sepanjang kita hidup atas dunia ni, wa akum minas salihin. Masa tu juga nak jadi hamba Allah yang saleh dalam hidup ni. Mereka sebut terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai masa kematian di kalangan seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang kalau ditangguh dalam kehidupan kamu saat mana kematian di kalangan seorang tersebut. Inilah kali yang pertama. Saya harap orang marang ni tak ada seorang pun yang mari menyesal waktu mana dekat nak mati. Jangan ada seorang pun yang hadir pada malam ni, bila dekat nak mati mari menyesal terus. Menyesal dalam hidup dia. Kerana apa dia? Kerana dia tak ambil peluang yang Allah bagi. Allah dah bagi dah dalam hidup ni peluang-peluang yang banyak dalam hidup. Kita baca dah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang 5 masa sebelum hari 5 masa dalam hidup kami. 5 masa ni Rasulullah sebut, salah satu Rasulullah sebut, hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum mana kamu mati dalam hidup kamu. Waktu hidup ni peluang. Peluang, kalau kita tanya peluang apa dia Ustaz dalam hidup kita ni, peluang nak betulkan jalan hidup. Tiap-tiap kali mana kita salat, mulut kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah.
Minta dengan Allah ni tiap-tiap masa kita solat. Minta dengan Allah, ya Allah, janganlah aku ni hidup ghairil maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca doa tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita ulang dan kita ulang kalimah yang demikian dalam hidup kita. Ni kali yang pertama, menyesal. Bila menyesal, start daripada mula menyesal tersebut, masuk terus mereka masuk terus dalam tubuh badan seorang anak Adam. Mereka kata tak ada dah masa untuk kami hidup di atas dunia. Start daripada mula masuk saja dalam tubuh badan ni, alim ulama ajar, tolong kita belajar. Rasulullah ajar, di antara benda yang kita kena belajar sebelum daripada kita sampai saat yang disebut dengan kematian, tolong belajar saat sakaratul maut. Saya nak minta supaya orang marang ni, semua di kalangan kita ni belajar saat sakaratul maut. Jangan main-main. Bila masuk saja malaikat, masa itulah masa dipanggil sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Sakarat, bila start daripada mula malaikat mula masuk jadi untuk badan, malaikat sebut terus, wajaat sakratul mauti bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Siapa dah masa sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran, inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Start daripada masuk tu, terus berdegu-degu malaikat masuk. Bila masuk tu terus ke hujung kaki terus. Bila sampai di hujung kaki tu, mula tarik daripada hujung kaki. Start daripada mula tarik ni, rasa satu pengalaman yang tak pernah kita rasa dalam hidup kita. Rasa pengalaman yang kali pertama rasa tu tak boleh nak sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut masa tersebut sakit. Bila tanya pada Rasulullah, sakit tak sakit ya Rasulullah? Rasulullah kata sakit tak boleh nak sebut dengan bahasa. Tak ada kata yang boleh kita gambarkan sakitnya masa tersebut. Bila start daripada kena tarik hujung kaki tu, start je sakit. Kena sakit tersebut, rasa di rambut kita sakit, rasa di kuku kita sakit, rasa badan kita ni rasa sakit, semua tempat ni rasa sakit. Bertanya pada Rasulullah, lagu mana rasa sakit waktu itu ya Rasulullah? Bagaimana rasa sakit waktu tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digetak turun ke bawah. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat tersebut ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Waktu mana ibu-ibu melahirkan zuriat tersebut, meneran nak keluar zuriat ni, peluh tubuh badan, menggetar tubuh badan, tangan-tangan dia pucat lesi wajah. Sakit Allah saja yang tahu. Rasulullah sebut, tu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit kamu disiap. Kulit kamu dikoyak ni, kemudian diheret di atas kapah yang basah, ditarik di atas bara api yang panas. Bunyi, bunyi. Sakit yang amat sangat. Start daripada hujung kaki, tarik saja. Bila tarik saja sampai ke lutut kita ni, syaitan mula pujuk terus. Syaitan pujuk, jangan taubat lagi, jangan taubat, jangan cepat taubat, kamu tak mati lagi, katanya syaitan. Tahan dulu, tahan diri kamu tak mati lagi, kamu jangan cepat nak kembali pada Allah, kamu tak mati lagi. Syaitan pujuk syaitan tu. Ramai di kalangan kita tak taubat pada Allah. Ramai di kalangan kita ni biar je pening dalam keadaan teragak-agak. Ni benda apa yang berlaku ni? Benda apa yang berlaku ni? Tengah-tengah tarik daripada lutut ni, tarik lagi sampai pusat. Bila sampai di pusat kita ni, sejuk di pusat kita ni. Sejuk di pusat tu, tiba-tiba sampai di pusat ni, kebanyakan orang yang kena, tiba-tiba roh dia turun balik ke bawah. Turun balik. Ni saya nak pesan betul-betul orang kawasan kita ni, kena ingat betul-betul. Bila turun saja roh tersebut, jangan ingat roh kita ni dalam keadaan yang kita ni, roh kita akan turun balik ke bawah. Jangan ingat. Tengah turun tu, syaitan sebut, kan aku kata dah kan, tak mati lagi. Kamu relax dulu, jangan taubat lagi. Ni kamu rasa sendiri ni, turun ni. Bila tengah-tengah turun,
turun ke bawah tersebut, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga tu, daripada bawah tersebut tarik terus, zup, naik sampai ke atas terus. Bila sampai ke atas ni, sampai di halqum ni, terkejut terus, Allah mati. Bila perasan mati, bila perasan roh kita ni sampai di halqum tu, rasa mati tersebut, Allah rakam kali yang kedua rasa menyesal. Rasa menyesal dalam hidup kita ni, kali yang kedua menyesal. Mulut masing-masing sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Qala inni tubtul an. Bila sebut aku taubat sekarang tersebut, mereka jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia sentiasa biarkan diri dia buat benda yang sayyi'at. Hidup dalam keadaan buat benda yang buruk dalam hidup dia. Biar je hidup ni tak fokus langsung dalam hidup. Hidup kita ni tak tentu langsung. Kita nak pergi mana sebenarnya dalam hidup kita? Bila hidup sampai di halqum ni, mulut masing-masing sebut, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, tak dianggap taubat dah. Bukan masa dah taubat. Turun terus malaikat. Malaikat mula sebut terus, kalla, hidup ni jangan gitu hidup ni. Hidup ni jangan lerek sangat, jangan hanyut sangat, jangan. Bila kita hidup atas dunia ni, tolong fokus dalam hidup. Sebenarnya kita hidup ni nak gimana? Nak gimana dalam hidup ni? Bila tarik sampai di halqum, turun-turun mereka sebut, kalla idza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu direntak sampai di halqum, wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Mu ustaz kan? Mu ustaz mu turun mula roh kamu. Mu yang berhormat kan? Mu turun mula roh kamu. Mu doktor kan? Turun mula roh kamu. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan pada kita, mati dah aku, mati dah. Start daripada di halqum tu, bau perasan tu, mulut masing-masing sebut, Allah cerita masing-masing ni mata terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, wal taffatis saq bis saq. Mata ni pandang kanan, pandang kiri, masing-masing dalam keadaan yang rasa diri dia ni nak menghadap depan Allah. Saya nak sebut sikit semua yang hadir pada malam ni, insya-Allah, biar kalian bila sampai di halqum ni ingat yang Rasulullah pesan. Rasulullah pesan bila sampai di halqum, mulut kita sebut terus, la ilaha illallahul halimul karim. Sebut 3 kali, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim. Kali yang lepas mana tu, mulut kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebut terus selagi kita sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je kita sebut, Rasulullah kata bila roh kamu keluar tu, keluar tersebut, tepat kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Kita berdoa pada Allah biar kita dapat demikian. Kalau kita tak boleh, ada orang di kalangan kita kata, ustaz, malam ni baru dengar ni doa ni ustaz, tak pernah lagi dengar doa ni yang Rasulullah ajar ni. Kalau tak boleh juga, sebut kalimah ni lah. Sebut kalimah yang mudah kita sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut, jangan tak sebut. Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong talqin orang yang dekat nak mati di kalangan kamu, tolong ulang sebut orang yang dekat nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni tolong ulang di bibir kamu sampai dia sebut la ilaha illallah, kamu diam. Kamu jangan ajar lagi pada diri dia demikian. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba nak sebut sikit pada tuan-tuan, nak sebutnya daripada dalam asal sebut daripada 1000 orang umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 999 lagi tak boleh mengucap. Dalam satu riwayat ayat lain sebut, dalam satu asar sebut, daripada 10,000 umat Rasulullah yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 9,999 lagi tak boleh mengucap.
Kenapa tak boleh mengucap? Kerana mengucap ni dengan amalan, bukan mengucap dengan hafalan. Kena ingat betul-betul ni. Kalau sekadar mengapa, ramai orang boleh mengapa. Tapi kalau nak mengucap, kena mengucap dengan amalan. Sepanjang kita hidup ni, hidup dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa tak boleh mengucap? Saya nak sebut sikit lagi lepas pada ni. Tapi nak sebutnya, bila sampai di halqam ni, jangan tinggal, mulut masing-masing kena ingat. Dalam diri kita ni, sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ataupun kalau kita boleh sebut la ilaha illallahul halimul karim, yang diajar tu yang jauh lebih baik pada diri kita. Rasulullah ajar demikian. Tapi tak apalah, bila sampai di halqam ni, bila sampai sini, terus jadi dua keadaan terus. Sama ada jadi orang mukmin ataupun jadi orang yang tidak mukmin. Allah Subhanahu wa taala ajar orang mukmin bila start daripada sini ni, terus keluar daripada mata masing-masing. Naik je. Rasulullah sebut roh orang mukmin, Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah tuang bekas air. Rasulullah kata roh orang mukmin bila dia keluar daripada jasad seorang tersebut, bagaikan air yang keluar daripada bekas ini masuk dalam bekas tu. Keluar daripada mana? Keluar daripada mata masing-masing. Bila keluar daripada mata kita ni, masuk dalam bekas yang warna putih, bau wangi semerbak. Bila masuk saja, malaikat ni sambut. Seramai mana malaikat disebut dalam kitabnya, paling-paling tidak ada lebih kurang 40,000 orang para malaikat Allah yang sedang menyambut roh orang mukmin pada Allah ni. Keluar tu saling tampung menampung. Roh ni saling tampung menampung. Masuk saja dalam satu bekas tu. Bila masuk dalam bekas tersebut, tutup je, naik lalu. Naik di langit yang pertama. Bau wangi semerbak tersebut, malaikat tanya terus, roh siapa ni? Yang bau wangi semerbak ni, bau wangi ni, roh siapa? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut je gitu, malaikat menjaga langit yang pertama sebut terus, beruntunglah dia hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Buka katanya malaikat, biar dia naik, senang dia naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin tu, turun terus roh kita, cacang hujung kepala tu, diri terus di hujung kepala, di hujung kepala masing-masing ni. Bila berdiri di hujung kepala masing-masing tersebut, maka kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Hidup terus. Roh orang yang tidak mukmin, saya ringkaskan saja nak sebut. Kalau jemaah-jemaah yang ada masa, lepas pada maghrib, mari ngaji, mari dengar di masjid, tiap-tiap malam tolong ajar macam mana nak lalui saat ni, saat sakaratul maut. Buka kitab-kitab, orang-orang alim tolong ajar di kalangan masyarakat kita ni, macam mana nak lalu saat yang disebut dengan sakarat. Kerana sakarat ni tak mudah dilalui tersebut. Masa yang paling penting dalam hidup, masa kita sakarat. Bila kita melalui sakarat, ni masa yang menentukan kita ni masuk syurga ke kita masuk neraka. Bila saat mana sampai di halqam ni, orang yang tidak mukmin bunyi macam benda yang patah ditekuk dia, bunyi kop sekali sebut, sembuh keluar daripada mata masing-masing. Bila keluar tu, Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah genjih air tersebut. Rasulullah kata, roh yang tidak mukmin bila dia keluar daripada jasad dia, macam ni lah, kata Rasulullah. Keluar tu mengecik, bau busuk, sebusuk-busuk ni masuk dalam bekas. Bila Rasulullah cerita tentang busuk tu, Rasulullah ambil kain ridak Rasulullah tutup hidung. Seolah-olah Rasulullah bang busuk sungguh daripada roh yang tidak mukmin. Bila dia keluar daripada mata masing-masing, masuk dalam bekas warna hitam, naik terus. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa ni? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut saja begitu, lalu disebut terus. Penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ni, hidup dalam keadaan jahat, mampu pun jahat juga. Sebut celah-celah tu, lalu tutup pintu langit tersebut. Bila tutup tu, kedengaran daripada arasy Allah, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin tu, turun terus roh masing-masing, berdiri di hujung kepala masing-masing, mula cacang di hujung kepala masing-masing. Bila begitu, kita nampak terus siapa datang nak buka muka kita. Kita rasa saat mana orang cium atas dahi kita.
Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita, kita sebut pada orang yang nak buka butang baju kita tu, perlahan-perlahan sakit mati tadi tak habis lagi. Kita sebut terus. Bila orang nak mandi jenazah kita tu, kita sebut ada mandi jenazah. Jangan kasar sangat dengan aku. Aku sakit, badan aku bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Di saat mana kamu nak mandikan mandi aku ni, jangan kasar sangat dengan aku. Masing-masing mula sebut. Kita nampak siapa yang nak kapankan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang kat tubuh badan kita atas kanda, kita nampak berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita. Bila orang usung jenazah kita ni, siapa kubur, bila siapa kubur tu letak je jenazah kita tu dekat dengan kubur kita tu, nampak terus hujung kaki kita tu cacang dua orang malaikat munkar dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Bila orang usung je, akak je jenazah kita nak turun dalam kubur tersebut, bila nak turun je sekali tersebut, ping, terus rasa terus himpitan kubur. Himpitan kubur ad-darat disebut dalam kitabnya ad-darat. Ad-darat maksudnya himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur, himpitan kubur. Tuan-tuan kena pandai beza di antara azab kubur dengan himpitan kubur. Azab kubur lepas pada sesi soal jawab. Manakala himpitan kubur tengah-tengah turun. Bila tengah turun jenazah kita tu, tak turun sampai rapat bumi lagi. Tengah turun tu rasa terus peng sekali. Peng tu beza-beza orang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi yang meninggal dunia itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Sa'ad bin Mu'az kena sekali himpitan kubur. Rasulullah cerita ni dalam hadis Rasulullah, kena sekali Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, tiap para malaikat Allah. Kemudian waktu mana jenazah dia diusung, dibawa ke kubur, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az bila turun jenazah dia, bila turun jenazah dia, kena terus ping sekali depan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kena sekali tersebut depan aku, Rasulullah kata jenazah Sa'ad bin Mu'az menjadi halus bagaikan selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu Sa'ad bin Mu'az, bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa yang Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Rasulullah jawab terus, kerana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia. Air kencing tak bersih. Dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kamu dengar tak cerita yang Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur oleh Rasulullah? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar. Rasulullah cerita, Sa'ad bin Mu'az kena sekali. Sekali itu, bila turun jenazah dia tu sekali je kena. Peng sekali itu, jadi halus selai rambut. Bila jadi halus selai rambut, kemudian kembang balik badan dia. Kembang balik. Badan dia besar balik. Kembali balik pada asal. Waktu tersebut, keluarga Sa'ad sebut, kami dengar Rasulullah sebut, Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Bila tanya kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur, lalu dijawab oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, kerana tak bersih air kencing dia. Air kencing tak bersih. Dia tanya, macam mana tak bersih air kencing? Air kencing Sa'ad bin Mu'az ni tak bersih, bagaimana tak bersih? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi sekali dia balik daripada permusafiran. Bila dia balik daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil cacang tu, kencing sambil berdiri tersebut, yang menyebabkan boleh jadi kerana itulah dia kena himpitan kubur sekali, yang menyebabkan kena sekali itu menjadi halus selai rambut Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sekali je kencing belah cacang. Kita ni berapa kali dah kita kencing sambil berdiri. Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebutnya gambaran bagaimana teruknya kita. Himpitan kubur. Bila turun saja jenazah ni, letak je jenazah kita ni, hadap muka ke kiblat je. Bila hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka kita. Depan muka kita tu bang. Dengar ni suara bau telinga ni. Selamat datang wahai hamba Allah.
sekejap lagi boleh lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Bila tak saja jenazah kita tu hadap muka ke kiblat, orang tutup je jenazah kita ni. Tutup je jenazah kita tu, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah yang turun. Nampak dah ujung kaki kita ni, cacang dua orang malaikat muka dan nakir ni, start daripada tanah kita sampai paras lutut je orang ke bumi jenazah kita. Sampai paras lutut je. Di ke bumi jenazah kita ni, diri dah malaikat depan muka kita. Mula halau dah solat kita, halau solat sebelah kanan kita, puasa, kemudian haji, halau semua. Bila semua kena halau tersebut, tiba-tiba mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Masing-masing mula sebut nak hidup mula. Bila sebut qala rabbirji'un, Tuhanku, tolong bagi peluang untuk aku nak hidup balik. Saya nak sebut, jangan ada seorang pun yang malam ni, yang hadir malam ni sebut dalam kubur sekejap lagi, dia sebut, Tuhanku bagi peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia sebut nak hidup semula ni, kenapa nak hidup semula? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Nak buat semula amalan salih yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap mu boleh hidup semula. Jangan harap mu boleh hidup semula. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya ni, kenapa nak hidup balik? Sebab apa nak hidup balik? Tiba-tiba nak hidup semula. Sedangkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila masuk dalam kubur nanti, bila kita start masuk dalam kubur, malaikat mula tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka tu masuk terus roh ni bahagian kepala kita ni. Dalam satu riwayat kata masuk bahagian dada kita. Dalam satu riwayat kata masuk separuh daripada badan kita, masuk sampai perut kita. Kat bawah ni mati, tapi roh masuk sampai sini. Bila malaikat tanya, ma rabbuka? Orang mukmin jawab terus, Allahu rabbi. Dia jawab. Ada yang tak boleh jawab. Bila malaikat tanya, ma rabbuka? Dia buka mulut dia, nganga mulut. Rasulullah cerita demikian. Kali yang kedua malaikat ulang, ma rabbuka? Dia jawab balik. Bunyi ni, nganga tu bunyi kak. Bunyi ni digerham. Nak jawab tapi tak boleh jawab. Nak jawab tapi tak boleh jawab. Bila tanya, malaikat tanya kali yang tiga, ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tuhanmu nama apa? Bertuhankan pada siapa? Orang mukmin kali yang tiga tu dia jawab terus, Allahu rabbi. Dia jawab, Allah Tuhan aku. Bila sebut Allahu rabbi tu, terbuka terus lubang kubur dia. Luah terus kubur ni, luah. Kat tepi dia luah, kat bawah dia tu pun jadi luah. Seluah mana? Disebut seluah 70 hasta. Rasulullah sebut demikian. Kubur ni berubah jadi warna hijau yang cantik. Tumbuh terus rumput-rumput yang warna hijau ni, tumbuh je rumput ni, bau wangi kasturi daripada syurga Allah. Bila bangun demikian, jenazah kita ni diheret sandar dinding kubur. Sandar dinding kubur ni, Rasulullah cerita, kain kapan ni meluruk turun ni. Kain kapan ni meluruk turun. Orang mukmin ni bertanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma. Dia jawab. Bila jawab saja, dia boleh jawab tu, kubur dia lapang tu, malaikat pun heret jenazah dia, bawa roh dia tu, tunjuk tempat dia dalam syurga Allah, kemudian masukkan balik tu badan dia ni, sandar di dinding kubur tu. Malaikat tanya terus, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab, aku nak hidup mula, malaikat. Tak ada. Tak ada seorang pun yang bila malaikat tanya nak hidup semula, nak, tak ada. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang disebut nak hidup semula. Dia tanya pada dia, kenapa nak hidup? Tak sakit mati. Kalau aku boleh hidup semula, aku nak berjuang balik di jalan Allah. Siapa aku nak suruh mati di jalan Allah, mempertahankan Islam. Manakala orang yang tidak mukmin ni, bila tanya, orang mukmin yang lain bila tanya pada dia, nak hidup semula? Tak nak. Tak nak hidup dah. Mereka tanya, kenapa tak nak hidup?
sakit mati itu terbawa sampai masuk dalam lubang kubur. Tapi yang Allah cerita ni, yang ni yang Allah cerita, yang nak hidup semula ni, minta dengan malaikat ni. Malaikat hidup mula, malaikat, kalau aku boleh hidup mula, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal, wahai malaikat. Amalan soleh benda yang mereka nak buat ni dalam hidup kita ni. Amalan soleh apa yang tertinggal dalam hidup? Yang ni saya nak sebut malam ni. Ada 3 amalan yang besar sebelum kita mati ni, tolong jaga benar-benar. 3 benda ni tolong jaga dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlepas 3 benda ni. Kalau tak boleh jaga 3 perkara ni, nyesal tak sudah masuk dalam kubur. Yang pertama, alim ulama sebut tolong jaga Islam dalam tubuh badan masing-masing. Jangan bagi goyang keyakinan kita hidup dengan Islam. Islam ni satu agama yang kita mesti letak pasak dalam dada kita ni. Jangan bagi goyang, jangan bagi hilang keyakinan dengan Islam. Jangan campur Islam sikit, pahaman yang selain daripada Islam sikit. Jangan. Al-Islam huwal Islam. Masuk Islam ni masuk semua sekali. Udkhulu fis-silmi kafah. Jaga betul-betul Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Jangan. Orang kita ni ada teragak-agak dengan Islam. Dia tak berapa yakin dengan Islam. Jangan. Hidup kita ni, bila sebut Islam, jangan cari selain daripada Islam. Jangan cari selain daripada Islam cara hidup kita. Allah dah pesan dah, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, falan yuqbala min, dia tidak diterima di sisi Allah. Tak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat esok dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jangan tak yakin dengan Islam, jangan. Orang kita ni ada tak yakin dengan Islam. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islam ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Pegawai bank dah bagi tahu dia, ni cara Islam, ni cara konvensional. Tiba-tiba dia boleh tanya lagi, mana yang untung? Maknanya dia tak yakin dengan Islam. Jangan. Hidup ni kena yakin dengan Islam. Orang tanya dia, tak atas nak ngapa Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja benda? Kalau ngapa Quran? Lah, kita kata, habis tu, mu ni orang Islam ke orang apa? Dia kata, tak kisah aku. Aku nak masuk. Aku yang pentingnya, biar ada masa depan dalam hidup. Orang tanya, lepas tu, mu hantar anak mu mana? Aku atas sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Aku tak yakin belah mana sekolah agama. Allahu Akbar. Orang Islam tapi tak yakin dengan Islam. Tu dalam pendidikan. Orang kita kan habis masa banyak mana dah ajar anak-anak kita ni belajar benda yang dia tak kena guna lepas pada dia belajar. Patutnya dia kena ajar benda yang dia kena guna lepas pada dia belajar. Tapi belajar, hidup ni belajar. Bila habis belajar, tak guna-guna pun yang dia belajar. Hamba buat contoh yang mudah lah. Kita buat contoh yang mudah apa dia? Dulu, saya ni belajar juga sekolah. Belajar sejarah. Ingat sejarah para miswara. Misal contoh. Ngapa sejarah para miswara? Masuk periksa. Nak suruh ingat ni. Nak boleh jawab periksa. Habis belajar, tak guna-guna pun para miswara tersebut. Yang guna sekarang ni jenali je dia panggil macam. Yang guna sekarang ni upeng-epeng. Yang kita belajar dulu kita tak guna. Yang kena guna apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Orang kita ramai tak boleh baca Quran. Orang kita ni tak boleh baca Quran ni. Kita tanya, kenapa tak boleh baca Quran? Tak belajar Ustaz. Kenapa tak belajar? Kenapa yang tak belajar? Belajar Quran tak pernah kita belajar. Padahal kita orang Islam nak pergi ke akhirat Allah. Nak pergi ke akhirat Allah tak ada Quran. Agak-agak macam mana kita nak sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala? Nak sebutnya dalam hidup kita ni tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan politik Islam. Politik Islam orang kita tak yakin. Mana ada Ustaz politik suku, agama suku disebut. Orang kita sebut, Ustaz jangan sebut-sebut politik. Politik ni kotor disebut. Kita kata, kalau tak sebut politik Islam yang Rasulullah merintah Madinah tu lagu mana? Rasulullah buka negara-negara ni dengan cara apa dia? Kalau kita tak guna politik Islam,
satu hari nanti orang kafir akan menggunakan politik dia, politik kafir yang menyebabkan dia berkuasa dibandingkan dengan kita. Kita boleh rasa sekarang, boleh rasa pada diri kita bila kita tak ada Islam, tak yakin Islam, bila terlibat politik ni dalam hidup ni. Ada orang kata tak ada ustaz, politik tak terlibat dalam hidup. Tak, kita sebut bila dekat nak mengucap, sampai roh kita sampai di halqum ni, bila sampai di halqum ni tak boleh nak mengucap. Ramai di kalangan kita tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Syaitan menyamar menjadi arwah hayah. Sebiji muka arwah hayah kita, sebiji muka syaitan yang menyamar menjadi arwah hayah kita. Dia suruh lalu, anakku jangan mati dalam Islam ni. Ni abah ni, abah ni jangan mati dalam Islam. Abah dulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak sama, kamu mati bersama dengan abah. Kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap juga, syaitan yang menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Rasulullah cerita dalam hadis Bara' bin Azib dan hadis Anas bin Malik, dua-dua cerita jadi menyamar menjadi arwah ibu kita ni. Goyang buah dada ni, anakku jangan mati dalam Islam. Ni susu yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Anakku, mati dengan mama, mati dengan ibu, mati dengan mak, mati sekali. Jangan mati dalam Islam, matilah bersama dengan mak. Mak mati dalam Kristian. Kalau kamu nak sama, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan marang ni tuan-tuan, syaitan marang ni dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang marang ni tak kenal pun Yahudi. Syaitan sini tak sebut mati dalam Kristian. Dia tak kenal pun Kristian. Orang sini tak kenal pun Kristian. Tuan-tuan ingat molek ni, syaitan sini ni bila dekat nak mati nanti dia akan sebut, anakku matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut, anakku matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku matilah kamu dalam Islam sekularis. Anakku matilah kamu dalam Islam Syiah. Mati kamu. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Mati je lah tu, ramai mana di kalangan kita mati dalam keadaan tidak mati dalam keadaan Islam. Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati. Saat mana kamu mati, kamu tak yakin dengan Islam. Jangan jadi demikian. Hidup ni biar kita ni bertambah keyakinan. Lagi tua kita, lagi mulut kita sebut aku tak cari selain daripada Islam. Macam mana cara kita nak suruh selamat, nak suruh mati dalam keadaan yakin sungguh dengan Islam? Mulut sebut raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tiap-tiap hari mulut kita ni sebut, 7 kali sehari sebut. Tiap-tiap pagi tu mulut kita sebut raditu billahi rabban, aku redalah Allah ni Rabb aku. Islam tu satu cara hidup aku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiyyan wa rasulah, nabi aku dan juga rasul dalam hidup aku. Ni yang pertama. Yang kedua yang nak sebut ni, tuan-tuan tolong jaga ibadah pada Allah. Dalam hidup ni jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Lagi kita tua, lagi khusyuk solat kita. Lagi tua, lagi berebut saf yang pertama. Lagi berumur dalam hidup kita ni, lagi berebut kita mari saf yang pertama. Hari Jumaat berebut ni saf yang pertama ni. Jangan bagi peluang saf pertama ni pada orang lain. Biar kita duduk saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga. Lagi berumur kita ni, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu dekat tak dekat kita dengan Allah, senang je tengok semayang kita. Semayang kita ni, lagi kita ni semakin berumur dalam hidup kita ni, semakin khusyuk ke semayang kita, ke semakin berumur semayang kita ni, umur kita ni semakin tawar semayang kita. Kalau kita ni semayang lagi lama lagi khusyuk, tiap kali mana solat basuh janggut-janggut, basuh tempat sujud, kerana kita solat tadi, khusyuknya kita solat. Tanda kita ni semakin dekat dengan Allah. Tanda dalam hati kita ni penuh dengan akhirat, penuh dengan akhirat. Tapi kalau kita solat, lagi tua kita solat, lagi tak khusyuk, lagi kita berumur, lagi kita ni tak teringat solat kita berapa rakaat dan sebagainya. Solat kita ni jadi hambar. Tanda kita ni tak jaga ibadah. Tanda tak jaga ibadah. Ibadah yang pertama kena jaga solat, semayang. Jangan tinggal semayang walaupun 1 rakaat. Dah sampai umur 40 tahun, jangan tinggal semayang berjemaah. Mari semayang berjemaah.
Mana-mana orang yang umur 40 tahun, jangan tinggal dah semayang berjemaah. Dah siapa umur 60 tahun, jangan tinggal bangun tahajud malam. Siapa umur 60 tahun, Allah beri panjang umur. Siapa 60 tahun, malam-malam mesti tahajud. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Tahajud. Tahajud yang terbaik buat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Tahajud yang terbaik malam-malam, tidur malam, lepas isyak tidur. Jangan perhabis masa kita. Lepas isyak, ada orang kita ni lepas isyak duduk depan TV, tengok Stongko lawan Triple H. Lepas isyak, jangan perhabis masa, jangan. Lepas isyak duduk rehat sekejap, tidur terus. Orang tanya kenapa tidur awal? Nak bangun tahajud ni. Ni dah lepas isyak main handphone. Main handphone pun ada juga. Tua-tua main handphone lagi. Main PUBG pula tu dia panggil. Tua-tua main PUBG lagi. Main handphone, duk layan handphone. Nak tidur malam, main handphone lagi. Handphone tu kadang-kadang 3 kali dah jatuh atas muka ni. Lepuk atas muka. Tak tidur-tidur lagi kita. Lepas isyak, ayah-ayah, ibu-ibu, jangan kalian biarkan lepas isyak kita ni habis masa kita begitu je. Lepas je isyak, rehat kejap, tidur terus pada kita. Cadang bangun pukul 2 pagi, bangun solat 13 rakaat. Solat yang baik Rasulullah buat 13 rakaat. Kemudian pukul 3 pagi Rasulullah tidur balik. Kemudian subuh Rasulullah bangun balik. Ni tahajud yang terbaik. Cuma saya tak cadangkanlah yang ni orang Melayu kita ni, kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun tahajud, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun dah. Ia menyebabkan saya tak berapa cadangkan yang ni. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau tak boleh buat yang pertama ni, buat yang kedua. Lepas isyak je, tidur, bangun dekat dengan subuh. Pukul 5 pagi bangun. Mayang kita ni, 13 rakaat, tak masuk lagi subuh. Baca Quran. Rasulullah sebut, dalam Al-Quran sebut, Innal Qur'anal Fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kita waktu mana kita berada dalam kubur sekejap lagi. Bila malaikat halau semua semayang kita ni, perambak semayang kita, puasa kita, zakat kita, satu benda je dia tak boleh halau. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan tak baca. Lepas subuh je, sebelum subuh tu kita baca Quran. Sebelum subuh. Dah masuk subuh, habis waktu subuh, jangan cepat nak balik. Jangan cepat nak balik lagi. Umur 60 tahun dah kan? Umur 60 tahun dah kita ni. Nak balik cepat juga kita. Duduk dulu sampai matahari naik. Rasulullah duduk dalam masjid, intikaf dalam masjid sampai matahari naik. Itu satu cara yang orang kita tak buat. Orang kita umur 60 tahun. 60 tahun. Mana masuk pejabat dah pun? 60 tahun. Kalau pergi pejabat pun orang perambak balik dah dia panggil. Umur 60 tahun, kita tak ada buat benda lain dah dalam hidup kita. Duduk dalam masjid dulu dah sampai subuh. Lepas subuh, matahari naik je, nampak dah matahari naik tu, baru kita balik masa tersebut. Itu cara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kalau tak boleh juga, Ustaz, saya ni nak bangun sebelum subuh payah Ustaz. Kenapa payah? Saya makan banyak sangat, belum tidur makan banyak sangat. Lepas tu tak boleh bangun. Kalau orang tak gerak, esok lusa pula baru bangun. Payah nak bangun. Saya ni kenapa tak boleh bangun? Saya ni makan banyak belum tidur. Lepas tu tak boleh nak tahajud Ustaz. Kalau gitu jangan makan banyak sebelum tidur. Kita sebut sebelum tidur jangan makan. Dia jawab balik, tak makan pun tak bangun juga Ustaz. Kalau makan lagi tak bangun. Ni kebanyakan orang kita jawab demikian. Kita kata kalau gitu kunci jam lah. Kunci jam Ustaz. Jam je bangun, saya tak bangun. Payah nak bangun disebut. Kalau tak boleh juga bangun, lepas sembahyang isyak, sebelum tidur, tahajud terus. Kita kata tak tidur lagi Ustaz. Tidur tu sunat. Mula tahajud bila? Mula lepas isyak. Berakhir masa tahajud bila? Sebelum subuh. Jadi sebelum kita tidur, malam-malam sebelum tidur, sembahyang terus. Mula-mula ni ajar dulu. Sembahyang. Sebelum daripada kita tidur. Belum tidur sembahyang. Ambil wuduk, sembahyang sunat dulu 13 rakaat. Lepas tu biar tidur atas tikar sejadah, senang kita. Nak sebutnya kitanya dalam keadaan yang jaga. Yang pertama jaga solat. Dalam ibadah yang kedua
tolong boleh baca Quran. Quran, jangan ada seorang pun yang mari malam ni tak boleh baca Quran. Siapa-siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Dengan molek ni, siapa-siapa yang dia tak boleh baca Quran dalam hidup dia, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah nanti. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca. Jangan ada seorang pun tak boleh baca. Jangan buat alasan tak boleh baca. Kalau siapa tak boleh baca Quran, tolong mari jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya ahli qaryah masjid ni, saya tak boleh baca Quran. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK tolong umum. Hari-hari Jumaat umum terus. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi alamat rumah. Mana-mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nombor telefon. Nanti kita akan ketemukan di antara yang tak boleh dengan yang boleh. Buat majlis bagaikan orang Ansar dan juga Muhajirin. Sedarakan di antara satu sama lain. Kalau tak boleh baca, tolong sedarakan. AJK Masjid tolong sedarakan yang tak boleh baca dengan yang boleh baca. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula. Ni orang terbaik di kalangan kamu. Ajar Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh juga, mari bagi tahu pada AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu, buat malu company je. Yang kedua ni, kena boleh baca Quran. Yang dah boleh baca Quran, tolong belajar Quran. Tolong belajar tadabbur Al-Quran. Tempat tuan-tuan ni, alhamdulillah, tok guru kita ada. Tok guru ada. Kalau tuan-tuan tak ambil ilmu daripada tok guru yang ada ni, di sekitar tuan-tuan ni, tuan-tuan mati, tuan-tuan menyesal tak sudah tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Tempat kita ni orang alim ramai kan? Marang ni ramai orang-orang alim. Belajar tafsir Quran. Kalau tak sempat, kita kata tak sempat dah ustaz. Malam ni baru tahu. Saya baru nak belajar tafsir. Belajar 2 surah. Orang lelaki 2 surah sebelum meninggal dunia. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Imran. Orang lelaki. Orang perempuan ada 3 surah. Yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, ajarilah orang perempuan di kalangan keluarga kami dengan 3 surah sebelum mereka meninggal dunia. Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua dia belajar surah An-Nur, dan yang ketiga dia belajar surah Al-Ahzab. 3 surah orang perempuan belajar sebelum masing-masing menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang perempuan nak sebut, dah kita belajar dah, tolong hafal Quran. Hafal. Jangan malah menghafal Quran. Biar banyak sikit Quran dalam dada kita. Orang Melayu kita ni malah ngapa? Dia ngapa ayat sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Kalau semayang dengan orang rumah, siapa walad dalin amin tu, orang rumah boleh hanggap dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah duduk belakang kata, kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Ini nak sebutnya gambaran dalam hidup kitanya. Tambah menghafal. Tak dan juga 3 surah biar hafal. Dalam dada kita ni ada 3 surah. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat ya. 30 ayat ni. Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia tidur malam tersebut, tiba-tiba dia meninggal dunia malam tersebut, masuk dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuknya. Tiada azab kubur untuk dia. Allah jadikan 2 kelebihan daripada surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat je. Dah tak ingat, dah ingat dah surah Al-Mulk. Sambung surah kedua. Surah kedua tolong hafal. Di kalangan orang kita ni. Surah apa dia? Yang kedua surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je.
Mula hafal pada kita, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Hafal ayat tersebut sampai 110 ayat. Satu ayat satu hari. Satu ayat satu hari. Kita hanya perlu 4 bulan ingat satu surah Al-Kahfi. Dah ingat surah Al-Kahfi, sambung surah yang 3, surah yang paling pendek dalam Quran. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat. Hafal surah Al-Baqarah. Ingat surah Al-Baqarah dalam dada kita. Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang ada surah Al-Baqarah, yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Bayangkan dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak masuk? Pada diri kita ni, biar ada surah Al-Baqarah ni, sampai dalam kubur kita bawa 3 surah ni paling-paling tidak. Dah kita ingat dah, menghafal Quran pun ada juga. Ada orang kita baca tak boleh, ngapa pun tak boleh, belajar pun tidak. Saya cabar yang keempat. Apa dia? Tolong salin balik Al-Quran Karim. Salin balik, tekak Quran dia. Kalau tak boleh baca, orang tanya kenapa tak boleh baca? Benar Ustaz. Kenapa benar? Saya makan semut banyak sangat. Bukan semut-semut je, dengan kengga-kengga pun makan juga. Nak sebutnya benar sungguh dia. Saya cabar salin balik Quran. Salin balik Quran. Biar 30 juzuk Al-Quran tu, biar kita salin. Bila kita masuk dalam kubur, kita ada saksi 30 juzuk Al-Quran yang kita salin dengan jari-jari kita ni. Tu yang kena ada pada diri kita. Tulis mula Al-Quran Karim. Bila kita tulis tu, lama-lama boleh baca. Lama-lama boleh baca. Tu kelebihan orang yang menulis. Sebab tu kita nak suruh orang kita ni, kalau tak boleh baca, dia salin Quran. Bila dia salin, lama-lama insya-Allah dia boleh baca. Siap dia buh baris, bila dia duduk lama-lama dia buh baris tu, lama-lama dia boleh baca Al-Quran Karim. Ni Quran yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang besar saya nak sebut ni. Yang ketiga dalam ibadah ni, sebelum kita menghadap depan Allah masuk kubur, tolong ingat betul-betul yang saya sebut ni. Tolong alihkan semua harta benda kita atas dunia ni, alihkan ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi. Sebelum kita mati ni, di antara benda yang kena buat sangat dalam hidup kita ni, tolong alih semua harta-harta yang kita cari atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita masuk seorang-seorang dalam lubang kubur. Jangan tinggal barang-barang kita cari atas dunia, jangan tinggal. Rugi kita. Ramai dah yang tinggal. Bila dia cari, orang kita ni cari pandai. Cari sampai hujung nyawa dia seorang-seorang masuk kubur. Harta dia tinggal atas dunia. Jangan tinggal atas dunia. Biar jadi orang cerdik. Kita cari kepada siapa? Cari untuk orang ke cari untuk diri kita? Kalau kita cari untuk diri kita, tolong bawa sekali harta-harta kita ni ke akhirat Allah. Macam orang pergi Mekah kan? Orang pergi Mekah, bila dia nak balik daripada Mekah, dia beli barang banyak sangat, dia akan post barang ni ke Malaysia terlebih dahulu. Tengok barang ni banyak, dia post terus ke Malaysia. Kenapa post? Orang tanya, biar barang sampai dah. Tuan duduk Mekah lagi. Bila dia balik sampai di Malaysia, dia tengok barang ni dah ada. Sama juga dengan kita. Kita ni nak pergi ke akhirat kan? Bila kita nak pergi ke akhirat, tolong puhlah barang-barang kita ni ke akhirat. Bila sampai di akhirat, jumpa balik barang-barang kita. Kita tanya macam mana nak puh Ustaz? Sedekahlah. Sedekah atas dunia ni. Umur kita sekarang ni, start daripada sekarang ni, bagi dah barang-barang kita. Sedekah, wakaf, hibah, hadiah. Ni semua ni bentuk kita sedang mengalih harta benda kita ke akhirat Allah sebelum daripada kita masuk dalam lubang kubur ni. Ni satu cara. Bila kita ni umur kita ni dah tua dah, panggil anak-anak kita. Bagi tahu pada anak-anak kita, tanah bahagian tu untuk kamu. Ni bahagian ni untuk kamu. Bahagian ni untuk kamu. Semua kita sebut tu, manakala rumah ni tapak rumah ni jangan ambil. Jangan berebut. Tapak rumah ni milik aku dan makmu. Sebut pada anak kita. Milik abah dan milik mak kamu. Ni abah cari ni. Tapak tanah. Nak balik ke mana?
abah nak pergi bagi tahu pada masjid, abah nak wakaf tanah ni. Tanah ni nak wakaf. Bila mati bagi tahu pada AJK masjid. Bila saya mati, isteri saya mati, rumah ni, tanah ni bagi pada masjid semua. Bila masuk dalam kubur, kita berjumpa balik anak rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Anak tahu percaya, yakin tak yakin kita. Anak-anak kita ni ramai mana orang kita ni. Bila mati, anak-anak kita berebut harta kita. Yang kita dalam kubur terseksa. Allah, kenapalah aku tak sedekah bila aku mati. Kalau aku derma, kalau aku ni wakaf, kalau aku ni dah tukar dah sampai ke akhirat Allah, sama aku tak berebut, anak-anak aku tak boleh nak berebut. Panggil mereka ni kena jadi cerdik lah dalam hidup kita. Orang kita ni cari harta pandai, nak alih harta tak pandai. Cari harta jumpa banyak ni, siapa aku hujung nyawa. Orang tanya dia, simpan harta ni untuk benda. Dia pun jawab, untuk hari tua ustaz. Kita tanya balik, siapa yang ajar? K-level SP ustaz, dia jawab. K-level SP, simpanan untuk bekalan hari tua, dia sebut. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua, dia sebut. Baru nak tua, tak tua lagi. Bila dia simpan harta dia sampai hujung nyawa dia tersebut, bila tua balik kampung. Ni saya biasa cerita ni. Balik kampung buat rumah besar. Nak benda rumah besar waktu mana kita tua. Nak buat apa? Kita rumah besar. Anak-anak kita pun tak duduk dengan kita dah. Anak-anak kita duduk rumah masing-masing lah kan. Dalam hidup masing-masing. Manakala kita balik kampung nak duduk rumah besar. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah besar ni, seminggu je masuk, meninggal dunia tu. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je dah nikah dengan tok lelaki baru. Tok lelaki baru dapat kereta baru kita. Petang-petang dia duk bawa kereta ni raung kawasan kubur kita. Kita duduk dalam kubur tu tengok macam can je kereta ni kita semua. Kalau dia raung saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia buat pom dia 3 kali atas kubur kita ni, Allah rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah. Dalam hidup kita jangan jadi gitu. Yang dalam hidup kita ni, belum meninggal dunia, jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu AJK masjid, rumah hamba tu, kereta hamba tu, tanah hamba tu, bila hamba meninggal dunia, tolong jadi wakaf lah untuk masjid. Bagi tahu, panggil peguam, tulis elok-elok, tulis molek. Kerana apa dia? Kerana yang kita wakaf, kita sedekah, semua barang yang kita bagi ni untuk diri kita, bukan untuk masjid, tidak, bukan untuk mereka, tidak. Macam kita duduk dalam majlis ilmu ni kan, tiba-tiba lalu tabung derma. Betulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana masuk? Yang RM1 masuk. Yang RM50 kedai tom yam banyak lagi tu. Di akhirat nanti jumpa balik yang RM1. Bila jumpa yang RM1 tu, mula kita nyesal. Bui RM1. Kenapa aku tak bagi yang RM50? Mula dalam hidup kita nyesal. Sama juga dalam diri kita ni. Belum kita meninggal dunia, cari jemaah Islam. Bagi tahu, saya nak wakaf ni, bahagian saya ni guna untuk kerja Islam. Banyak benda yang kita nak buat. Orang bukan Islam di Malaysia kita ni, harta mereka yang belum diagihkan sebanyak 3 bilion lagi. Manakala orang Islam, harta benda dia, tanah-tanah, kereta, kemudian rumah yang tidak diagih sebanyak lebih kurang 90 bilion lagi. Beza tuan-tuan. 90 bilion ni tak bergerak, tak boleh nak bergerak. Kerana apa dia? Duk balah tak habis lagi. Yang kita dalam kubur sengsara tengok anak-anak kita berkelahi atas dunia ni sendiri. Ni yang kedua yang kena jaga. Yang ketiga, yang besar juga nak sebutnya, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Akhlak benda. Ada orang tanya, akhlak apa dia ustaz? Yang pertama, tolong jaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang ada akhlak dengan Allah, dia banyak taubat. Tanda orang yang ada akhlak dengan Allah, dia banyak taubat. Yang kedua, tolong jaga akhlak kita dengan mak ayah kita. Mak ayah nak jaga. Saya nak pesan pada orang lelaki terutamanya, nak jaga betul-betul. Kalau kalian ada mak ayah
yang dah tua, berhati-hati kalian dengan mereka. Kadang-kadang kerana mereka kita boleh masuk syurga, kerana mereka juga kita masuk dalam neraka Allah SWT. Bila mak ayah kita tua, tolong berebut jaga mak ayah. Tolong berebut jaga mak ayah. Jangan kita ni badi nak lepas, badi tak nak jaga. Jangan demikian. Mak ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Orang lelaki dia kena ingat betul-betul, jaga akhlak dia dengan mak ayah dia. Ramai mana dah orang masuk neraka kerana tak pandai nak jaga hati terhadap mak ayah dia. Tersinggung hati mak ayah dia dengan perangai dia. Perangai yang teruk orang lelaki ni apa dia? Sibuk jaga isteri dia, jaga anak dia lebih daripada jaga mak ayah dia. Yang tu yang tersinggung hati. Jaga ke isteri, takut ke isteri lebih daripada takut pada Allah. Di kalangan orang lelaki, beringat betul-betul ni, di kalangan kita ada orang kita ni jadi rosak perangai dia, punah perangai dalam hidup. Punca apa dia? Sibuk nak jaga mak, nak jaga isteri dia, sibuk nak jaga anak-anak dia. Mak dia tinggal seorang-seorang. Mak dia tinggal seorang-seorang. Mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia terasa hati dengan dia. Tak ada nilai. Tak ada nilai isteri comel lagu mana sekalipun. Tak ada nilai dalam hidup anak-anak berjaya masuk universiti macam mana pun, kalau singgung hati mak ayah. Ridallah ala ridal walidain, sakhtallah ala sakhtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu. Murkanya Allah di bawah murkanya kedua hati ibu bapa kamu tersebut. Nak sebutnya jaganya kita ni, jaga dalam hidup kita mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah meninggal dunia sekalipun, tolong jaga juga dia. Jangan bersemak-samung dah kubur-kubur mereka tersebut. Tanda apa dia? Tanda kita tak ada nak mari ziarah, tak ada kita nak baca doa pada mereka tersebut. Pergi ke kubur-kubur tu tengok lagu mana kubur-kubur tersebut. Kosong, sunyi je kubur. Kerana apa dia? Kerana anak-anak sibuk dengan urusan hidup mereka, mereka lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jaga hati mak ayah. Orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Jaga hati suami kalian. Jangan singgung hati suami. Jangan cakap kasar depan suami masing-masing. Jangan tinggi suara depan suami. Jaga tak padan dengan tinggi suara kita depan suami kita. Habis hancur lebur amalan kita. Hancur lebur amalan kita. Kena tahu ni suami kita. Suami ni beza. Jangan anggap suami ni di kalangan kita macam orang lain, macam kawan-kawan kita boleh tengking-tengking. Suami tak. Dalam Islam suami ni besar. Rasulullah sebut, kalaulah ada orang yang boleh sujud pada sesama makhluk, Rasulullah kata, nescaya akan arahkan setiap isteri sujud di kaki suaminya. Tetapi Allah tak membenarkan sujud sama-sama makhluk kerana besarnya kedudukan suami. Kenapa besarnya suami ni? Kerana suami telah jaga mak ayah dia. Mak ayah kita ni, mak ayah perempuan, bila dia berumah tangga saja, di saat mana berumah tangga, maka orang perempuan jaga hati suami. Mana kalau suami, tolong jaga hati mak ayah, mak mertua, ayah mertua, mak dia, ayah dia kena jaga betul-betul. Jangan tersinggung hati mereka tersebut. Ni nak sebut kena jaga betul-betul. Mak kita ni pula, bila kita berumah tangga, dia simpan je dalam hati dia. Dia tak cerita pada kita. Yang tu yang jadi bahaya. Suami pun sama juga. Suami ni, orang lelaki ni, belum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin, mulut simpan dalam hati. Ni orang lelaki. Saya nak sebut pada orang perempuan, perangai orang lelaki ni, belum kahwin banyak mulut. Banyak mulut. Lepas kahwin, mulut simpan dalam hati. Dia senyap je, dia tak rayak. Malam ni je dia dengar ni, oh betul Ustaz, tambah lagi Ustaz, tambah lagi. Lama dah nak sebut yang ni. Orang perempuan belum kahwin tak banyak mulut. Lepas kahwin, mulut kat mulut dia banyak. Ni perangai orang perempuan. Nak kena jaga benda demikian. Kenapa dia mulut kat mulut? Dia nak suruh betul dalam hidup dia. Nak suruh luruh dalam rumah tangga dia. Bila mulut kat mulut ni, dia jadi kasar dengan suami dia. Kasar dengan suami menyebabkan dia tertutup pintu syurga untuk diri dia. Jangan kita harap demikian. Jaga betul-betul dalam diri kita ni. Sama juga kita bila kita singgung hati mak ayah kita, tertutup pintu syurga bagi orang lelaki. Manakala orang perempuan, tertutup pintu syurga bila dia tak boleh jaga hati suami dia, selagi mana tak canggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak suruh jaga tiga-tiga perkara ni. Bila kita boleh jaga tiga-tiga perkara ni, insya-Allah bila kita masuk dalam kubur, semua di kalangan kita ni senyum menghadap depan Allah. Kita rasa puas hati
hidup sekejap tetapi pahala kita banyak. Hasil dari mana? Hasil daripada kita ni jelas jalan hidup kita ni nak biar dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Buat apalah rumah besar atas dunia, kereta mewah atas dunia, segala benda ada atas dunia, masuk kubur, masuk neraka terus. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada manfaat langsung. Biar kita ni hidup dalam keadaan yang biar kita tak dapat dunia tak apa. Tak dapat dunia tak apa. Tapi bila masuk kubur, keluasan kubur tu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga, dan kita pun disambut oleh para malaikat Allah kerana amalan yang kita jaga sepanjang kita hidup atas dunia ni sini. 3 perkara ni saya sebut malam ni. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya rasa cukuplah, sejam lebih dah bercakap ni. Saya tengok tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan Allah jadi kebaikan dah. Jadi kita ni jumpa malam yang baik, yang kita tak sangka-sangka kita boleh bertemu pada malam ni. Dan malam ni dia akan jadi sejarah yang indah dalam hidup kita. Tuan-tuan akan jadi sejarah. Tuan-tuan akan senyum bila dalam kubur nanti Allah tayang balik ni. Semua benda yang kita buat ni, kita pun senyum. Aku ada malam tu, aku ada malam tu, kita akan sebut. Wah, hati aku mari juga. Orang lain duduk depan TV tengok Maharaja Lawak dia panggil. Tapi aku dah, aku boleh hadir. Kita boleh hadir majlis ilmu ni, kita kena rasa alhamdulillah dalam hidup kita. Kerana apa dia? Kerana kita ni bila kita masuk dalam kubur nanti, Allah tayang balik amalan soleh yang kita buat ni sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka tersebutlah. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua penduduk Marang ini, Allah jadikan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, dan Allah betul sepanjang masa dalam hidup kita ni, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, saya nak sebut kat luar nanti ada kitab yang saya karang ni, persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Nak buat lagu mana pada diri kita ni? Kitab ni penting sangat ni. Saya dah susun dah nak baca apa benda. Kali yang pertama, kali yang kedua, sampailah doa yang saya sebut tadi pada muka surat 49. Muka surat 49 dalam kitab ni ada doa yang saya sebut. Bila roh kita sampai di halqum ni, sebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana kita dekat nak meninggal dunia. Rasulullah ajar pada diri kita demikian. Dan pada muka surat 47 dalam kitab ni ada satu doa yang Rasulullah ajar. Rasulullah ajar baca doa ni. Bila kita tahu kita kena penyakit kita ni baru mati. Penyakit ni baru sampai mati. Baca doa ni sekali. Rasulullah sebut, Abu Hurairah, munak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa. Bila membaca doa ni, kemudian mati. Lepas pada membaca doa ni, tepat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dalam api neraka Allah. Lalu Abu Hurairah sebut apa dia ya Rasulullah? Rasulullah ajar. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat sampai pada guru saya waktu mana saya belajar dekat Universiti Al-Azhar dahulu. Dia sebut, aku baca kamu ikut. Dia baca, kami ikut. Bila kami ikut habis dia baca, dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni, tuan-tuan ikut doa yang saya baca. Habis baca tu, saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi
fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah-jemaah kitab ni ada kat luar nanti. Jemaah-jemaah bila ziarah orang sakit, jemaah-jemaah bagi hadiah kitab ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian nangka mempelam tu kan. Kita bagi hadiah kitab ni, dia tengok nama tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya matilah tu, senang ceritanya. Nak sebut tak tergamak sangat. Jadi kitab-kitab begini ni saya susun ni dengan tujuan nak suruh orang kita ni bila mati semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni usaha kita lah. Saya sedang usaha duduk kuliah mengata sebut setiap kali mana saya pergi mana-mana tempat yang awal, antara benda yang saya sebut cerita tentang syurga neraka. Lagu mana kita nak suruh kita ni dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ni kena usaha di kalangan kita. Cerita benda-benda yang lain aman dah orang boleh cerita. Tapi cerita tentang mengenai lagu mana nak suruh selamat diri kita daripada neraka Allah ni jarang orang nak sebut. Jadi kita sebutlah di antara tempat yang pertama bila masuk dalam kubur. Ni tempat yang pertama. Saya karang lagi kitab ni syurga ganjaran terindah. Ni cerita tentang mengenai bagaimana kita duduk dalam syurga, benda apa yang kita akan dapat dalam syurga. Allah sedia macam untuk siapa syurga ni. Kalau tuan-tuan baca kitab cerita syurga ni, rasa tak sabar nak masuk dalam syurga Allah SWT. Kita rasa ringan setiap bebanan dalam masalah hidup kita ni, jadi ringan je kita. Kerana teringat yang Allah bagi ganjaran yang pada di kita ni bila tempat kita dalam syurga Allah. Saya karang lagi kitab ni, kitab yang untuk orang perempuan khususnya. Hebatnya surah Al-Ahzab. 3 surah yang saya sebut tadi, orang perempuan belajar nak tahu benda apa dalam surah Al-Ahzab. Ni kitab yang saya karang ni. Kemudian saya karang lagi kitab sebelum daripada ni nya. Saya karang kitab Ud'uni, kamu semua berdoalah padaku, katanya Allah. Allah sebut Ud'uni astajib lakum. Saya keluarkan doa-doa dalam Quran. Doa dalam Quran tu saya keluarkan setiap surah. Setiap surah ni ada doa-doa. Doa ni untuk apa? Doa ni untuk apa? Saya susun balik. Jemaah-jemaah balik cuba hafal ayat-ayat doa yang Allah ajar supaya kita berdoa pada Allah. Saya karang kitab-kitab ni. Sebelum daripada ni saya karang kitab Malam Tamu di Barzakh, cerita tentang mengenai barzakh dan sebagainya. Semua kitab-kitab yang saya karang ni tuan-tuan dengan tujuan untuk nak suruh. Saya sedang bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, 1 buah sekolah college tahfiz yang dah habis dah 30 juzuk, sambung ke college, peringkat college. 5 buah ni saya bangunkan di kalangan anak-anak yang anak yatim dan orang miskin. Saya tanggung mereka belajar tersebut. Anak-anak yang susah-susah ni kita ambil, kita suruh mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, kekuatan mereka menghafal tu laju. Kita tanggung mereka. Seorang-seorang tu mereka menghafal Quran, kita tanggung sebanyak RM3,500 setahun untuk mereka belajar. Saya cari mana-mana orang yang ada duit, dia nak tanggung anak-anak ni jadi anak angkat. Kalau tuan-tuan nak jadikan anak angkat, bolehlah berhubung dengan saya. Kemudian kita senaraikan balik nama-nama yang kita tanggung selama setahun dia baca Quran untuk diri kita. Siapa nak baca Quran untuk diri kita ni? Jadi kita tanggung anak-anak ni sendiri dan mereka menghafal Quran. Yang terbaru baru ni ada seorang anak yang Allah bagi akal yang cergas pada dia. Anak orang kita ni dia menghafal Quran sebulan 9 juzuk Al-Quran. Sebulan. Bulan kedua dia ingat 21 juzuk. Bulan ketiga habis 30 juzuk Al-Quran. 3 bulan 30 juzuk. Kita 30 tahun inna a'tayna inna anzalna. Kita hanya demikian. Yang anak-anak kita ni tebuk kat mana pun boleh jawab. Tanya kau tu pun boleh jawab. Tanya kau ni pun boleh jawab. Allah bagi kelebihan pada dia menghafal Quran. Hanya nak sebutnya kelebihan mereka tersebut. Saya bangunkan di Pahang. Saya bangunkan juga di Kelantan, di tempat mertua saya. Kemudian lepas tu saya bangunkan di Shah Alam. Kemudian yang keempat saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi di antara Gunung Mak Cincang dan Gunung Raya. Satu lagi yang terbaru
ada hamba Allah daripada Kuala Terengganu ni, dia wakafkan tanah di jalan masuk ke Kuala Telemung tu. Jalan masuk situ seluas 9 ekar dia wakafkan tanah dia tersebut untuk saya bangunkan sekolah tahfiz dekat situ pula. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan bolehlah pakak-pakak infak, pakak-pakak yang disebut dengan ambil je pamphlet ni, pamphlet yang ada kat luar nanti, jemaah-jemaah pergi ke mana-mana bank, berdiri depan Malaysian Bank tu, Bank Islam, Maybank dan sebagainya, berdiri depan Malaysian Bank tu, semayang sunat istikharah dulu. Nak wakaf ke tak wakaf, nak derma ke tak derma. Saya perlukan sangat dana. Dan saya bangunkan satu lagi di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu, bila saya jumpa anak-anak yatim piatu, kecil-kecil je. Dalam kecil-kecil, dengan kuliah saya, mula-mula saya datang ke Thailand tersebut, kemudian saya tanya ni, siapa ni Ustaz? Katanya kawan-kawan ni anak-anak yatim piatu Ustaz, mak ayah mereka kena tembak mati. Mak kena tembak mati ni. Lepas tu kita kata, dia tinggal dengan siapa? Dia duduk mari gini lah. Kita kata, buat sekolah ha? Kita buat sekolah. Kita tanggung dia. Asal 22 orang pelajar menghafal Quran. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri di selatan Thailand. Macam mana saya tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat ni hantar dalam dana dalam RM30,000, RM40,000 sebulan bagi membiayai mereka ni. Macam mana cara kita buat? Kita suruh mereka pega lebah, pelihara lebah ni. Lebah tu hasilkan madu. Madu tu mereka letak, dapat madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah 3 jam, doa pada Allah. Sujud tu doa pada Allah. Madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya suruh orang yang kena sihir minum air madu. Itu sebut baca-baca ayat Quran, minum air madu, muntah, keluar benda-benda yang kotor dalam perut ni, keluar cacing warna putih satu beg plastik merah tu. Sihir. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Sihir mutah tu keluar kaca-kaca, keluar benda-benda pelik-pelik tu dan ini sendiri. Siapa yang buat demikian kalau tidak sihir yang berlaku di kalangan kita? Kita ni pula bila kena sihir tak tahu nak buat benda. Pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya tak ada undang-undang tempat kita. Saya gunakan madu tu. Saya suruh campur dengan, termasuk ni susu kambing. Susu kambing ni tuan-tuan buat minum pagi-pagi, ambil susu kambing tu, kacau dalam bentuk powder je. Saya ni pun dana untuk sekolah saya lah. Tuan-tuan pakak-pakak campur dengan madu, buat minum. Tuan-tuan akan rasa kelainan. Ya Allah jadikan demikian. Ada yang tak boleh makan tu, saya ambil dalam bentuk kapsul gini, buat dalam bentuk kapsul, campur minyak zaitun, habatus sauda dan juga madu dalam bentuk gini. Tuan-tuan buat amalan lah tiap-tiap hari. Ni pun dana ni untuk sekolah saya ni. Dan alhamdulillah ada yang kena kecil manis teruk, dia duk makan kapsul ni, turun kadar gula dalam darah dia. Orang Kedah ada bacaan gula dia 26, bacaan gula dia dalam darah dia. Dia buat amalan 2 minggu Ustaz, dia kata turun jadi 6 ataupun 7 bacaan ni. Saya pernah kena batu karang sekali, minum air madu tu keluar batu karang ni. Itulah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Tanya Rasulullah. Semua ni kita buat untuk dana sekolah lah, sekolah yang kita sedang bangunkan. Kalau tuan-tuan nak wakafkan harta benda, kita nak buat di jalan ke Kuala Telemong tu, nak bangunkan Ma'had Tahfiz An-Nabawi ni, kita nak buat masjid dahulu. Sekarang ni tengah gata tanah di kawasan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan semua hajat-hajat yang baik ni diterima di sisi Allah. Termasuk yang terakhirnya, bila orang mari jumpa dengan saya dekat Shah Alam tu, dia mengadu, Ustaz malam-malam mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, gigi ni bunyi kak gigi, bangun tidur ni lebam-lebam peha. Benda apa ni Ustaz? Mimpi air, mimpi bayi, mimpi rumah lama. Benda apa ni Ustaz? Anda jawab, ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Gangguan saka ni ganggu balah dengan suami isteri, bau badan, kemudian orang tak suka dekat dengan diri kita. Ni kesan daripada gangguan saka ni sendiri. Tuan-tuan ambil je, saya ambil minyak zaitun, habatus sauda, bentuk dalam bentuk krim gini. Tuan-tuan sapu je malam-malam. Nak tidur tu sapu kat belakang. Sapu dekat sendi-sendi kita ni. Sendi-sendi tu di perut kita, di usus sebelah kanan kita ni. Tuan-tuan sapu. Mudah-mudahan Allah jadikan lama-lama Allah keluarkan benda tu sikit demi sikit tu badan kita ni sendiri, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini ya Allah, kami datang berkumpul di masjid yang baik ini ya Allah. Jadikanlah malam ini malam penyaksian pada amalan kami ya Allah. Kamu jadikanlah setiap masa dan kedudukan kami ini ya Allah, kedudukan yang tinggi di sisi kamu ya Allah. Saat mana kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah, leburkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang nampak dan dosa yang tak nampak yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan sesama kami ini ya Allah, mengharapkan pada kamu ya Allah, agar ada di kalangan kami yang sedang menderita penyakit yang berpanjangan ini ya Allah, disembuhkan penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Ada di kalangan kami yang datang di malam yang baik ini ya Allah, dengan hutang piutang yang banyak ya Allah, kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah yang datang saat menadah tangan ini ya Allah, kekeluargaan mereka penuh dengan berantakan ya Allah. Kamu jadikanlah ya Allah ketenangan dan kedamaian ya Allah daripada kekeluargaan ini ya Allah. Ya Allah, kamu damaikan rumah tangga di kalangan mereka yang hadir pada malam ini ya Allah. Kamu bahagiakanlah anak-anak kami yang menghafal ayat-ayat kamu itu ya Allah. Kamu lapangkanlah hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa lemahnya umat Islam di saat ini ya Allah. Kamu satukanlah hati-hati sesama kami ini ya Allah. Kamu kembalikanlah kegemilangan bumi Terengganu ini ya Allah dengan ajaran agama kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikan bumi ini penuh dengan kebaikan yang berterusan daripada kamu ya Allah. Berkatilah kepimpinan sesama kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kepimpinan sesama kami ini ya Allah kepimpinan yang membawa kami ke syurga kamu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah mendapat pemimpin-pemimpin yang menghalakan kami ke kawah-kawah neraka kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran ayam renjis tuadan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu gerakkanlah hati anak kami yang paling saleh ya Allah, mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan menurunkan jenazah kami di barzah nanti ya Allah. Saat demikian ya Allah, jadikanlah barzah kami di antara taman pada taman-taman syurga kamu ya Allah. Rahmatilah kami saat itu ya Allah. Jadikanlah kami di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami ya Allah dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah jiran-jiran kami ya Allah, arwah pasangan hidup kami ya Allah, arwah anak-anak kami yang telah meninggal sebelum daripada kami ini ya Allah, di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami sewaktu-waktu dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat ibu ayah kami dahulu ya Allah mendukungkan kami di saat mana kepulangan kami daripada masjid sebegini ya Allah. Rindu ya Allah saat malam yang gelap pekat itu ya Allah, arwah ayah kami mencium pipi kanan dan kiri kami ya Allah, mengucapkan kata-kata yang indah untuk kami ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya mengaminkan doa-doa yang dibaca ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami bangun di penghujung malam ya Allah, kelihatan arwah ayah kami sujud dan sujud dengan penuh tangisan pada kamu ya Allah. Rindu saat-saat itu ya Allah. Kamulah yang mengetahui ya Allah betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah.
Jadikanlah doa kami saat ini di antara taman pada taman-taman syurga untuk mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah memalingkan wajah kami di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Ampunkan kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah ya Allah melihat kebahagiaan hidup kami ini ya Allah. Dalam suasana yang ia sendiri bersendirian di perkampungan sana ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami kini ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah, ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah, ia menyebabkan kamu tidak lagi mendengar doa-doa kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah pula ya Allah, ia menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji dengan ujian-ujian yang tak mampu kami tanggung ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun kami dengan gelumang dosa ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu menadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamulah yang mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.